Projek naik taraf Kolej Vokasional Bintulu kini telah siap sepenuhnya lebih awal daripada jadual yang ditetapkan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata penyiapan projek itu tanpa lanjutan masa, bukti komitmen kerajaan melaksanakan projek berkualiti serta memberi manfaat langsung kepada rakyat. Menerusi projek bernilai 21.5 juta ringgit itu, kolej tersebut kini mempunyai fasiliti lebih moden. Melalui projek ini, pelbagai bengkel baharu telah dibina. Antaranya bengkel seni kulinari, fashion, kosmetologi, elektrik, elektronik, CAD, mock office, pendawaian, teknologi kimpalan, dan kesemua ini akan menjadi medium latihan terbaik untuk melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Beliau yakin dengan adanya fasiliti baharu akan memperkukuh ekosistem pendidikan dan latihan teknikal serta vokasional TVET dalam melahirkan tenaga kerja yang dapat memenuhi keperluan industri. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan projek berkenaan kepada Kolej Vokasional Bintulu. 8 syarikat produksi dari Sarawak menerima dana program TV Borneo berjumlah 1.5 juta ringgit. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, dana itu salah satu daripada 3 kategori dana kandungan kreatif yang diluluskan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS. Program ini bertujuan untuk memperkaya kandungan siaran tempatan serta memacu kerjasama strategik antara pengiat industri dan juga stesen penyiar seperti RTM dan juga media swasta di samping mengetengahkan warisan budaya dan juga identiti tempatan. 2 kategori lain ialah dana pasca produksi dan dana pemasaran dan pengedaran. Jelas Teo, kerajaan sentiasa menyokong usaha memperkasa industri kandungan kreatif tempatan. Salah satunya penghasilan kandungan kreatif menggunakan bahasa kebangsaan atau bahasa etnik bagi mengetengahkan warisan budaya dan identiti tempatan. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis penyerahan surat setuju terima dana kandungan kreatif program TV Borneo di FINAS Terengganu Sarawak di Kuching. Sarawak memerlukan 500 veterina atau doktor haiwan bagi memenuhi keperluan perkhidmatan veterina. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian menerusi perkongsian di Facebook berkata, Sarawak juga memerlukan tambahan 500 para veterina atau kaki tangan sokongan terlatih dalam bidang kesihatan haiwan. Katanya Sarawak ketika ini mempunyai 98 veterina. 50 daripada mereka adalah veterina swasta yang berkhidmat di ladang-ladang ternakan dan industri farmasetikal. Segelintir daripada mereka juga mengusaha klinik haiwan persendirian. Beliau berharap Universiti Putra Malaysia UPM Sarawak dapat melahirkan lebih ramai veterina melalui pengambilan pertama dalam bidang sains veterina tahun depan. Dalam pada itu, Premier Datuk Petinggi Abang Johari semasa pengisytiharan UPM Sarawak Jun lalu mengumumkan penubuhan sekolah veterina dan sains haiwan dengan kerjasama universiti tersebut bagi menyokong aspirasi keterjaminan makanan. Penubuhan sekolah itu menjadi model pertama kerjasama antara Kerajaan Sarawak dan Universiti Awam dalam melahirkan pakar veterina. Sarike dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Kebangsaan 2025 peringkat Sarawak pada 30 dan 31 Ogos ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, sambutan menekankan peranan rakyat dalam pembangunan negara dan penghargaan terhadap kepelbagaian budaya. Beliau selaku Menteri bertanggungjawab bagi sambutan kali ini memaklumkan pelbagai pengisian menarik telah dirancang, antaranya Ambang Hari Kebangsaan, Unity Walk serta Perhimpunan Hari Kebangsaan. Utama yang kita adakan ada 3 program utama. Dan dari segi pelaksanaan kita pastikan ada faktor keterangkuman, faktor perpaduan dan juga faktor ikut tema iaitu rakyat disantuni. Jadi kita pastikan perayaan kali ini
tidak, ianya akan merangkumi semua lapisan rakyat kita. Beliau menyatakan demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa penganjur sambutan Hari Kebangsaan 2025 peringkat Sarawak di Serikeh. Dalam pada itu, Kuching dipilih sebagai tuan rumah International Council on Archive ICA Conference 2027. Laporan Unit Komunikasi Awam Sarawak menyatakan pemilihan itu diumumkan ICA Mei lalu menewaskan pencalonan dari Bogota, Colombia dan Johannesburg, Afrika Selatan. Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia, Datuk Jaafar Siddiq berkata pemilihan itu merupakan penghormatan serta bukti keupayaan Malaysia menganjurkan persidangan bertaraf dunia khususnya dalam bidang pengurusan arkib dan warisan digital. Katanya Malaysia pernah menjadi tuan rumah persidangan pada 2008 dengan lebih 1,000 peserta dari 109 negara. Persidangan pada 2027 yang bertemakan Preserving Cultural Heritage in the Digital Age masih menetap sasaran yang sama. Beliau berkata demikian selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak di Kompleks Satria Pertiwi Kuching. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Pustaka Negeri Sarawak, Japri Bujang Masli berkata Sarawak sedang membina bangunan arkib negeri yang baharu. Bangunan tersebut dijangka siap pertengahan tahun depan. Ia bakal dilengkapi teknologi terkini termasuk Archival Storage and Retrieval System berasaskan robotik untuk penyimpanan dan capaian bahan arkib. Bagi memastikan kelestarian biodiversiti negeri, Jabatan Hutan Sarawak bersama-sama Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dan beberapa agensi lain kini melaksanakan 23 kajian menerusi ekspedisi saintifik hutan Simpan Simunjan. Ekspedisi yang bermula Sabtu lepas akan berlangsung sehingga 25 Ogos ini. Jabatan Hutan Sarawak menerusi kenyataan di Facebook berkata 3 agensi lain yang terlibat dalam ekspedisi tersebut ialah Sarawak Forestry Corporation SFC serta Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB. Ia merupakan usaha bersepadu menggabungkan kepakaran akademik, penyelidikan lapangan dan pengurusan hutan. Ekspedisi kali ini menekankan daya tahan ekosistem hutan paya gambut yang penting sebagai habitat hidupan liar serta penyedia perkhidmatan ekologi seperti penampisan air, kawalan banjir dan pengekalan karbon. Data yang diperoleh daripada ekspedisi ini akan menjadi asas penting kepada pembentukan pelan konservasi hutan Simpan Simunjan pada masa hadapan. Pada sama, kelengkapan rangkaian ekspedisi saintifik yang telah dijalankan di seluruh Sarawak. Ekspedisi tersebut juga diharap akan menghasilkan penemuan baharu yang memperkayakan data biodiversiti Sarawak. Pembongkaran aktiviti pembalakan haram dan penyelundupan minyak diesel antara kejayaan dilakar menerusi beberapa siri optaring Pasukan Gerakan Am PJS Sarawak dari 4 hingga 16 Ogos lepas. Komander PGA Brigade Sarawak SAC Lim Bak Pai dalam kenyataan media berkata 100 batang kayu balak ditemukan di kawasan lapang di Sibu pada 11 Ogos. Manakala 46,000 liter minyak diesel ditemui semasa pemeriksaan ke atas beberapa kenderaan juga di daerah Sibu pada 4 Ogos. Operasi lain membabitkan rampasan makanan dan ayam sejuk beku, bawang besar, beras serta tong gas petroleum cecair. Kejayaan dalam 10 siri operasi itu rekod nilai rampasan keseluruhan RM4.85 juta. 17 individu termasuk 8 warga asing telah ditahan serta menyita 15 buah kenderaan pelbagai jenis, jentera dan kapal. Sejak pengoperasian optaring bermula Januari lepas, PGS Sarawak catat kejayaan bernilai RM306.6 juta dengan 316 kes direkodkan. Perkembangan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak. Malaysia Madani Rakyat disantuni ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.